Right, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kejap dia punya gambar dekat belakang ni macam tak jelas sangat sebab cahaya matahari. So, bagi saya sedikit masa, saya akan adjustkan dulu. Okay. Now better. Right? Okay, so siapa yang ada dekat dalam ni? Mesti Azrul kan? Betul Azrul? Azrul, cuba bersuara sikit. Azrul! No, still bad. Huh? No, still bad. Oh, dia punya ni. Tak boleh nak buat apa lah. Sekejap Saya cuba setting kejap. Ni. Lagi teruk. Okay. Lagi teruk. It's okay lah. Tak ada suara? Seriously? Tak ada suara? Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, hello. Serius ah? Serius ah tak ada suara? Hello? Hello? Oh, kau yang tak ada suara. Aduh. Kena scam lah dengan Azrul. Dah turunkan blind dah tu. Cumanya yang sebelah situ sedikit apa ke? Nah, should be better now. Okay, a little bit okay. Alright. Okay, Azrul. So sebelum kita start, mungkin kau ada soalan macam contoh semalam kau tanya dekat dalam group tapi aku tak reply sebab busy sikit. And then aku dah tulis dekat dalam e-market punya Telegram sebenarnya yang aku cakap gold nak turun lagi. So kalau kita tengok semalam pun aku bagi tahu benda tu pada price dia 2673 tak silap aku. And then pada belah malam tadi dan juga pagi ni dia dah turun dah agak banyak juga kan. So benda ni sebenarnya kenapa jadi macam aku explain dekat dalam market outlook pagi tadilah. Kenapa boleh terjadinya penurunan ni adalah disebabkan oleh yang pertama, kalau kita lihat daripada sudut teknikal pun memang dah berubah dah arah trend kan, daripada dah berubah dah arah trend, and then the momentum and heavy selling pressure tu masih lagi berlaku. So kalau kita tengok daripada segi candlestick pun dah menunjukkan yang satu batang besar candlestick tu jatuh apa semua, so momentum penjualan tu masih lagi ada. So kalau kita nak fokus kepada buy tu macam tak masuk akal lah bagi aku sebab yang pertama apa orang panggil reversal pattern dah ada. Second, momentum daripada candlestick tu sendiri pun dah menunjukkan yang dia nak jatuh dengan lebih banyak lagi. And then daripada sudut semasa sebagai contohnya US dollar tengah strengthen, US 10 yield tengah strengthen, of course akan bagi negative impact to gold. So that's why kita tak galakkan untuk buy lah buat masa kini. Okay, alright, so jom kita start kita punya sesi untuk live trading. Tapi sebelum tu kita akan tengoklah apa daripada segi fundamental dan sebagainya segini. Okay, so kalau kita tengok ke sini apa yang jadi, gold drops over 2% as dollar strengthens. Okay, so berita ni sebenarnya dah tak valid lah sebenarnya because dia dah keluar apa semua, dan jangan fokus berita yang dah keluar, tapi kita boleh kaitkan lah kenapa benda tu terjadi, and then slowly kita belajar daripada sudut fundamental tu. So gold jatuh because of dollar strengthen, and then pelabur tunggulah keputusan Fed untuk menaikkan pula, menurunkan kadar faedah. Dan semalam pun berita mengenai Federal Reserve akan menurunkan kadar faedah tu pun sebenarnya bakal berlaku lah. Jadi bagi pendapat aku, kalau Fed turunkan kadar faedah, sepatutnya gold akan rebound lah.
kerana ianya dianggap murah untuk dibeli ataupun untuk dimiliki. Jadi kalau kita lihat sekarang ni pun gold prices memang tengah turun kau-kau kan, dan kita jangkakan kemungkinan besar akan ada technical rebound lah untuk sementara waktu. But major trend dah berubah lah jadi bearish movement, especially on the daily time frame. Sorry lah, dekat dalam chart ni dia gila sikit, A-market punya ni. Aku akan tunjuk melalui apa orang panggil trading view. Okay, so kalau kita tengok trading view punya chart, alright, so yang ini pun based on my technical report pagi tadi, aku dah cakap yang dia dah akan turun ke paras sokongan. Kejap aku padam moon face ni. Dan kita akan buka Ichimoku and then kita padam ni EMA. So sekarang ni dia berada dekat paras sokongan teknikal. Okay. Dan selepas tu ada sokongan teknikal daripada bullish Kumo Cloud dan juga Senko Span A ni. So yang ini bertindak paras sokongan dinamik lah juga. Tetapi ianya masih lagi didagangkan dalam keadaan channeling menaik. So bermaksudnya dekat sini walaupun terdapatnya kejatuhan ini kemungkinan besar bersifat sementara saja, tetapi long term trend of course on a weekly and also monthly time frame is still in a bullish momentum. So whatever happen on daily time frame, it could be just a retracement to the downside for a short term period of time only. Okay, so mungkin apabila Trump punya berita dah reda apa semua, kita akan tengok gold kemungkinan besar akan rebound sedikit lah. But kalau kita lihat daripada sudut daily time frame ni, perubahan arah trend ni dah berlaku lah kerana dekat sini adanya peaks and then dia dah break the previous trough and then dia continue lagi to the downside dan sebagainya. So sekarang ni dekat paras sokongan technical yang pertama, kalau belah malam ni dia berjaya break and also close below the previous trough ni, kita akan expect yang dia akan turun lagi ke paras yang lebih rendah. Dan kalau dia berjaya breakout daripada paras channeling uptrend ni yang bertindak sebagai paras sokongan juga, dia akan turun ke paras yang lebih rendah lagi. So kenapa channeling ni bertindak sebagai paras sokongan dan juga paras rintangan? So kalau kita tengok price ni, dia akan bergerak dalam trading range. So maksudnya dekat dalam channeling ni, this is dia punya trading range. Dia boleh naik kat sini, dia boleh sampai kat sini saja. Okay, so sama juga kat sini, dia akan naik somewhere around here that act as a resistance level. So this is a trading range. So kalau kita tengok kat sini, kemungkinan besar paras harga ni akan sentuh paras sokongan somewhere around here ataupun paras sokongan terakhir menggunakan uptrend channeling ni. Tapi kalau dia berjaya breakout, kita akan lihat dia akan turun ke paras yang lebih rendah lah. Okay, so itu adalah kemungkinan besar apa yang bakal berlaku. So esok CPI ke? Okay, jom kita tengok apa yang ada dekat dalam economic calendar pada esok hari. So besok berapa hari bulan? 13 13. Yes, besok ada CPI. Okay, kejap aku buka ni balik, sharing screen ni balik. Share screen. Okay, so besok kita ada laporan CPI. Alright, so laporan inflasi lah. So aku pun tak tahu apa yang bakal keluar. Okay, but kalau kita lihat daripada segi inflation, Fed is doing a good job lah because last time pun dia memang target untuk turunkan 2%. So kalau kita nak tengok inflation punya ni, kita boleh tengok kat sini laporan CPI, US CPI ni. Okay, median year of year. Okay, sekarang ni dekat 4%. Dia punya target adalah 2%. Right? So kalau kita tengok trend is moving downwards lah. So kira align dengan direction dan juga matlamat Fed untuk turunkan inflation ke paras 2%, which is somewhere around
Somewhere around here. Okay, 2%. Somewhere around here, 2%. Right? So kalau kita tengok pun ada possibilities dia akan turun somewhere around 3 in a long term run. Okay? So sekarang ni kita jangkakan akan ada penurunan di dalam kadar inflasi di Amerika Syarikat. Okay? So kita boleh expect sekiranya kadar inflasi itu berjaya diturunkan dan juga laporan berita pada esok hari mengatakan yang kadar inflasi itu menurun, ada potensi US dollar akan strengthen ataupun US dollar akan weaken dan seterusnya pelabur masuk ke dalam pasaran equity dan juga gold akan jatuh. Itu semua boleh berlaku. So kenapa saya cakap laporan inflasi rendah US dollar boleh weaken? Yang pertama, of course US dollar is act as a safe haven, but then kalau sekiranya laporan inflasi itu rendah, of course semua mata wang safe haven, semua pasaran safe haven akan terjejas dan seterusnya akan menyebabkan pelabur beralih kepada aset-aset yang lebih agresif, terutamanya mata wang Eropah, mata wang pound dan sebagainya akan menjadi tumpuan pelabur untuk memasuki semula dan seterusnya kalau kita lihat sekarang ini pun mata wang tersebut dalam keadaan yang murah berbanding daripada US dollar. Jadi ada potensi juga sekiranya laporan inflasi besok dalam keadaan yang lemah, kita akan lihat US dollar tu mungkin bukan menjadi favor kepada pelabur untuk dimasuki buat masa kini. Okay, so ada potensi untuk mata wang berisiko tinggi didagangkan dalam keadaan yang lebih positif di masa yang akan datang. Alright, so itu adalah komen saya terhadap apa yang bakal berlaku pada esok hari terutamanya untuk laporan CPI di Amerika Syarikat. Okay. Alright, so ada beberapa orang dalam ni selain daripada Azrul. Sekiranya ada soalan, just let me know. Okay. Sebelum kita ke pair yang seterusnya ataupun nak tengok perkara-perkara yang lain yang seterusnya. Alright, so siapa-siapa yang ada komen, just type saja di ruangan komen tersebut, nanti saya akan baca dan saya akan jawab soalan anda. Okay, saya bagi masa 2 minit untuk anda tanya saya soalan. So, tadi saya tak tahulah sama ada you guys dah masuk ke tak. Saya tunjukkan kepada anda di mana tentang laporan CPI ataupun laporan inflasi di Amerika Syarikat yang pada ketika ini di paras 4%. So US punya target ataupun Fed punya target is around 2%. So we still have a long way to go. But of course inflation punya rate ni tak akan jatuh dengan begitu mendadak sekali. Dan lagi satu, macam mana kita nak tahu yang inflation rate ini akan jatuh? Yang pertama, of course cara untuk menjatuhkan dia adalah dengan distort the market. So apa maksud market distortion ni? Yang pertama, you kena naikkan kadar faedah. Okay, apabila kadar faedah dinaikkan, orang ramai ataupun pelabur ataupun syarikat-syarikat besar dan individual sukar untuk membuat pinjaman. Okay, apabila orang tidak dapat membuat pinjaman, mereka tidak dapat menyumbang purchasing power mereka ke dalam ekonomi. Jadi apabila tiada benda itu berlaku, of course ekonomi akan merundum jatuh. Tetapi kalau kita lihat ekonomi di US masih lagi bergerak dalam keadaan yang positif, sangat-sangat positif. Sekarang ini sudah pun mencapai all time high, especially in all three major indices. Index, S&P 500, lepas tu kita ada Nasdaq dan juga Dow Jones. Ketiga-tiga ini bergerak selari di antara satu sama lain. Kalau berdasarkan Dow Theory Concept, the averages must conform with each other. Okay, so all three major indices move in line. Okay, so this is has been confirmed as a trend lah. So right now, ketiga-tiga major index ini bergerak selari di antara satu sama lain dan kesemuanya mencipta paras harga tertinggi yang baru.
Dan ini berlaku adalah disebabkan oleh penurunan kadar faedah secara agresif pada tempoh hari yang menyebabkan pelabur kembali semula ke dalam pasaran equity. Seperti mana yang kita tahu, pasaran equity amat sensitif dengan kadar faedah yang tinggi. Okey. Jadi apabila kadar faedah diturunkan, sudah pasti pelabur akan kembali semula membeli pasaran equity ataupun pasaran saham dan seterusnya akan menyokong pergerakan indeks untuk didagangkan secara positif. Jadi disebabkan oleh itu, apa yang berlaku sekarang bukan sahaja disebabkan oleh penurunan kadar faedah tetapi disebabkan oleh kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat juga membantu banyak dalam pengukuhan ekonomi di Amerika Syarikat pada ketika ini. Dan lagi satu, apa yang kita boleh jangkakan tentang kadar inflasi di Amerika Syarikat. Selalunya apabila ekonomi berkembang dengan begitu pesat, ianya akan menyebabkan kenaikan di dalam kadar inflasi sebenarnya. Okay? So that's why pada tempoh hari dengan adanya penurunan dengan adanya kenaikan kadar faedah ke paras 5.5% di Amerika Syarikat. Okay? Kejap saya tunjuk US INTR. Okay, so dengan adanya kenaikan di dalam kadar faedah di Amerika Syarikat sebanyak 5.5% kepada 5.5%, seterusnya telah menyebabkan ekonomi di US dalam keadaan distortion. So itu adalah disebabkan oleh kenaikan kadar faedah yang agak agresif. Dan selepas dia menurunkan 50 basis point, okay, kita jangkakan ekonomi Amerika Syarikat akan terus berkembang dan seterusnya apabila Donald Trump menang, ianya menyokong lagi pergerakan indeks dan juga ekonomi Amerika Syarikat ke paras yang lebih positif. So sekarang ni apa yang kita boleh expect adalah penurunan kadar inflasi itu boleh kita lihat berdasarkan beberapa instrumen. Yang pertama adalah dengan melihat komoditi minyak. Okay. So komoditi minyak ini juga salah satu punca utama inflasi meningkat. Okay. So pada waktu kini kalau kita lihat oil dalam keadaan kejatuhan, okay, so ini memberi satu indikasi di mana apabila komoditi minyak jatuh, ianya tidak akan menyebabkan kenaikan daripada end user. Sebagai contohnya, apabila komoditi minyak ini jatuh, harga komoditi minyak ini jatuh, harga makanan, harga barang-barangan semua tidak akan meningkat. Okey. Dan ianya juga akan menyebabkan paras inflasi menurun. So ini juga salah satu intermarket analysis di mana kita boleh kaitkan daripada satu instrumen kepada instrumen yang lain. Dan Fodos yang baru masuk, kalau anda lihat kat sini apa maksud peaks and trough ni, ini nanti saya akan jelaskan macam mana kita nak lihat trend secara dengan lebih jelas, dengan lebih mudah berbanding daripada higher high, higher low, lower high, lower low. So just based on peaks and trough ini adalah dengan lebih mudah untuk anda fahami ke mana pergerakan harga pasaran. Okay. This is basic in technical analysis untuk anda faham. Dan lagi satu, macam saya cakap, how to relate one instrument to another instrument, that is based on intermarket analysis. So pasaran komoditi minyak salah satu pasaran ataupun instrumen yang kita boleh kaitkan dengan kadar inflasi. So pada tempoh hari, kalau kita kaitkan dengan US INTR ni, US CPI. Okay. So kalau kita kaitkan pada tempoh hari, apabila, tengok saya padam ni semua. Saya padam saya padam drawing. Okay. So, kalau anda dapat lihat, yang berwarna ni warna apa? Magenta. Okay. Tak kisahlah, seakan-akan warna merah ni, ini adalah US inflation rate. Apabila komoditi minyak naik, ianya akan selari dengan US CPI. Okay. Dan apabila komoditi minyak turun, ianya juga akan selari dengan US punya inflation rate. So that's why there is a positive correlation di antara US CPI dan juga US oil.
So this is how kita buat satu sudut pandangan tempoh jangka masa panjang menggunakan instrumen-instrumen yang tertentu. Sebagai contohnya, kalau you nak trade gold, you boleh relatedkan dia dengan AUD USD, NZD USD, US 10 yield. Okay, itu semua adalah instrumen-instrumen yang membantu anda sekiranya anda tak nampak direction gold, direction forex yang ada kaitan rapat dengan pasaran komoditi tersebut. So anda boleh refer kepada instrumen-instrumen tersebut. Dan lagi satu macam contoh US oil, kita boleh kaitkan dengan apa? Of course kita boleh kaitkan dengan USD CAD. Okay, so sebagai contohnya saya tutup ni, saya kaitkan dengan USD CAD. You akan tengok it will move in the negative correlation. So apa yang kita boleh expect sebenarnya? USD CAD akan naik dengan lebih lanjut dan US oil akan turun ke paras yang lebih rendah. So kalau anda dapat lihat kat sini, pergerakan dia seakan-akan sama. Dia punya uh, kalau lihat daripada sudut price action, okay, seakan-akan sama. Dia sekarang dekat sini dia tengah buat apa? Dia tengah buat redistribution phase. Ini adalah reaccumulation phase. Dan sekarang ni pun kita dah nampak dah dia dah berjaya breakout from the previous peaks. Yang ini pun hampir breakout previous trough. So basically the trend is moving down for US oil dan USD akan meningkat tinggi berbanding daripada Canadian dollar. So apa kaitan rapat US dollar dengan Canadian dollar dekat dalam US oil? Yang ini pun kena faham di antara pasaran komoditi minyak dan juga Canadian dollar serta US dollar. So apabila US dollar sedang meningkat tinggi, ianya tidak akan menarik perhatian pelabur untuk membeli pasaran komoditi minyak. Kerana apa? Kerana kos transaksi di antara mata wang asing untuk tukar kepada petrodollar ataupun US dollar akan menjadi lebih mahal. Okey. Jadi disebabkan oleh itu tiada demand dekat dalam pasaran komoditi minyak dan seterusnya akan menyebabkan kejatuhan di dalam harga pasaran komoditi minyak. Dan lagi satu, kena tahulah kenapa US dollar ni sedang mengukuh adalah disebabkan oleh sentimen-sentimen semasa peperangan dan juga kemenangan Donald Trump yang menyokong pergerakan harga US dollar pada ketika ini. Dan lagi satu, apa kaitan dengan Canadian dollar? Okay, so CAD sebagai mata wang komoditi yang mempunyai kaitan rapat dengan pasaran komoditi minyak ataupun sektor energi. Jadi apabila sektor energi ini terjejas, ianya akan menjejaskan pasaran ataupun mata wang yang mempunyai kaitan rapat dengan pasaran komoditi minyak, iaitu mata wang Canadian dollar. So that's why apa yang kita boleh expect adalah USD CAD ini akan naik, Canadian dollar akan lemah. Okay, sorry. US dollar akan mengukuh kuat, Canadian dollar akan lemah dan seterusnya komoditi minyak akan jatuh. Okay. So, saya target komoditi minyak ini akan jatuh disebabkan oleh bukan sahaja faktor pengukuhan US dollar tetapi adalah disebabkan oleh ekonomi di China yang masih lagi dalam keadaannya lembab dan juga tidak begitu baik pada ketika ini. So, China adalah pengimport utama minyak mentah dunia. Jadi apabila tiada demand dekat dalam pasaran daripada China, ianya akan menjejaskan harga minyak secara global. Okay, so itu adalah komen saya terhadap pasaran pada ketika ini bagi pasaran komoditi minyak dan juga USD CAD, serta kita dah refer kepada inflation rate tadi. Apabila komoditi minyak turun, inflation rate juga akan turun. So itu adalah salah satu cara untuk kita menganalisa pasaran bukan sahaja daripada sudut teknikal tetapi daripada sudut fundamental dan sebagainya. Okey, penurunan ini jangkakan sampai bila Tuan Riyad? Okey, kalau anda tanya saya, in a long term run dia akan turun. Okey, maksudnya untuk tempoh jangka masa panjang saya jangkakan harga komoditi minyak akan go below than $60. Okey. Itu adalah pandangan saya lah. Dan lagi satu, disebabkan oleh tak ada demand dekat dalam pasaran, terutamanya di ekonomi di China dalam keadaan yang lembab, dan kita dapat lihat penurunan di dalam harga komoditi minyak ini berlaku disebabkan oleh itu. Dan juga peperangan di Timur Tengah juga tidak membantu untuk menyokong pergerakan harga pasaran komoditi minyak inilah pada ketika ini. So apa yang kita boleh expect, US oil akan turun dengan lebih teruk lagi lah di masa yang terdekat nanti. Okay, but in a long term run, as long as the China economy is not doing well, US oil juga akan turut terjejas. Tapi ini adalah satu berita yang baiklah di mana kemungkinan besar harga minyak
global juga akan turun, dan seterusnya dan seterusnya akan menyebabkan harga komoditi minyak murah. Tetapi tak tahulah apa yang jadi dekat Malaysia punya minyak apa semua kan. So kita lihatlah nanti sama ada murah ataupun it will stay RM2 lebih untuk 95. Okay. Dan lagi satu, apa saya nak cakap tadi, kaitan-kaitan rapat di antara pasaran ke pasaran yang lain, yang kita panggil dia sebagai intermarket analysis ni sebenarnya banyak membantulah untuk kita memahami kenapa ada relationship di antara satu instrumen kepada instrumen yang lain. Sebagai contohnya macam saya tunjukkan kepada anda tadi, apabila harga pasaran komoditi meningkat, inflasi juga turut meningkat. Itu adalah disebabkan oleh apabila harga komoditi minyak meningkat, of course harga barang akan meningkat. Sebagai contohnya untuk menghantar barang-barang dan sebagainya akan meningkat. Mungkin daripada kos penghantaran dan sebagainya akan terjejas dan ianya akan diabsorb oleh end user seperti kita. Okay, that's why ianya menyebabkan kadar inflasi meningkat. Okay, so itu adalah punca-punca kenapa kita kena faham kenaikan harga sesuatu barang itu mungkin adalah disebabkan oleh peningkatan di dalam sesebuah instrumen yang lain. Alright. Okay, so sebelum kita pergi kepada instrumen yang lain, ada soalan? Saya buka soalan untuk 2 minit. Nak tanya saya apa-apa sekalipun, saya akan cuba jawab. Selepas ini kita akan lihat daripada sudut US Dollar Index dan juga Euro US Dollar. Okay, so gold terjun. Yes, gold terjun. So macam saya cakap tadi, jangan fokus kepada buy dekat dalam komoditi emas kerana ianya masih lagi menunjukkan momentum penjualan masih lagi berlaku dan amat bahaya untuk anda fokus kepada buy pada ketika ini kerana kalau kita lihat pada ketika ini ianya berada di paras sokongan teknikal dan seterusnya sekiranya berjaya breakout and close below on a daily time frame. Kalau dia berjaya breakout support ini dan close below, you akan lihat dia akan jatuh ke paras yang lebih rendah. Okay? Dan buat masa kini ianya disokong oleh Senko Span A lah, daripada Ichimoku Kinko Hyo, bullish Kumo Cloud. But Chico Span is ahead of price. Okay? So sekarang ini kita jangkakan momentum penjualan ini masih lagi berlaku dan kalau berdasarkan candlestick chart pattern, okay, ini adalah apa? Dia boleh bearish flag dan sebagainya. Kalau you tak nampak, you boleh pergi on low time frame, you akan nampak kebanyakannya dia akan buat bearish flag. Okay, ini adalah engulfing. So all this candlestick pattern and also chart pattern is very useful untuk kita memahami pergerakan harga pasaran, ke mana arah tuju dia dan sebagainya. So sekarang ini bukanlah retracement, ini adalah reversal pattern. Okay, ini adalah dinamakan top reversal pattern. Okay, kalau you guys selalu panggil yang ini apa, bearish engulfing lah apalah, okay, yang kat dalam ni, okay, ini sebenarnya kalau berdasarkan candlestick pattern, yes, this is a bearish engulfing, but untuk you memahami reversal itu berlaku, you kena faham apa yang ada dekat dalam ni. Ini apa? Macam mana kita nak identify yang dia nak jatuh? Ini adalah namanya key reversal pattern. Okay, ini adalah pattern-pattern pembalikan arah. Alright. Dan lagi satu contoh. Ini apa? Ini adalah trough, paras sokongan yang terakhir sebelum ini. Dan ini adalah peaks. Ini pun peaks juga atas ni. Okay. Contoh ini pun peaks juga. Maksud peaks ni adalah paras resistant. Tapi ada tak dia buat peaks yang lebih tinggi berbanding yang ini? Tak ada. Peaks yang kedua adalah lebih rendah berbanding sebelumnya. Dan apa yang dia buat? Peaks is getting lower and lower. So basically the trend has changed.
and trough. Ini adalah trough. Saya tandakan T je lah sebab tak muat. Ini adalah trough. Lepas tu dia buat lagi trough yang sebelah kiri ni, yang sebelah kanan ni. Tapi lagi rendah berbanding sebelah kiri. Apa maksud dia? Maksud dia trend has changed lah from bullish to bearish. Kat sini pun trough. Peak is getting lower, trough is getting lower. So basically the trend has changed from bullish to bearish. Okay, that is a easiest way to identify trend berdasarkan peaks and trough. Okay, so benda ni adalah benda yang simple saja untuk fahami. Kalau tak faham, lukislah beribu-ribu kali dan cuba untuk memahami. Ini adalah trough, ini adalah peaks. Ini adalah peaks, ini adalah trough. Kalau semakin tinggi peaks and trough, bermaksudnya trend dalam keadaan menaik. Okay, as long as trough ini kena close above the previous peaks yang ini. And yang trough ni pun kena lebih tinggi daripada trough sebelumnya. So bermaksud trend dalam momentum kenaikan. Tapi kalau dia nak turun, kalau dia nak change in trend, okay, sebagai contohlah, dia buat key reversal pattern macam dekat atas tu apa yang dia kena buat? Dia kena buat peaks yang tertinggi dan tiada lagi peaks yang tertinggi selepas ini. Dia buat apa? Peaks yang lebih rendah, trough yang lebih rendah. So bermaksud trend kenaikan ataupun bullish trend ni dah tamat. Sekarang ini dia tengah buat new trend. Okay. So dalam konsep Dow Theory, apabila trend itu sudah pun tercipta ataupun new trend, okay, contohlah ini adalah trend yang terbaru, dia akan kekal dalam keadaan trending sehinggalah adanya pembalikan arah berlaku. So sekarang ini adalah trend yang baru. Okay. So siapa-siapa yang dah masuk somewhere around here, just hold your position untuk tempoh jangka masa medium hingga panjang. Kerana apa saya cakap macam tu? Kalau you belajar balik basic technical analisa, you akan faham konsep Dow Theory ni. A trend in effect, okay, is more likely to continue than to reverse. So apa maksud dia? Trend dalam keadaan trending akan kekal sehinggalah ada tanda-tanda pembalikan arah berlaku. Buat masa kini tak ada tanda-tanda pembalikan arah berlaku pun. Kalau you cakap yang ini adalah tanda-tanda pembalikan arah berlaku, then you tak faham tentang basic concept of Dow Theory. Ini adalah retracement sahaja. Ini adalah reversal. Dia dah bagi kita tanda dah dia nak reverse. Ini cuma retracement. Okay, retracement to the upside. Because apa? Kalau you tengok kat sini, price ni dah sampai pada sokongan sebelah ni. Of course akan ada rejection ataupun ada reaction yang menyebabkan pelabur membeli semula dalam keadaan yang lebih murah dan price akan rebound. Tetapi tengok ni, peaks yang ni gagal untuk menutupi pasaran dia lebih daripada sini dan juga sini. Dia close peaks ni dekat trough bawah ni. Nampak tak? So basically the trend is still moving to the downside. So basically the trend has changed from bullish to bearish. So that's how kita melihat trend. Okay. Right. Yes, Hafiz bin Ibrahim. US CPI, US oil. Betul. Okay. Gold dengan AUD. Yes, that's correct. CPI related to US oil. Betul, Azrul. Okay. So benda-benda tu semua adalah related to each other yang anda boleh kaitkan dengan pasaran. Okay. So itu adalah cara mudahlah untuk memahami apa relationship di antara satu pasaran ke pasaran yang lain. Right? Okay, ada soalan? Oh ya, saya nak tunjukkan dekat anda tentang Euro US dollar. Okay. Tadi lupa. Alright, sebentar lepas Euro US dollar, anda pilih. Saya nak anda berdua pilih pair apa yang anda nak tengok, lepas tu kita akan buat sama-sama. Okay. So, saya nak tunjuk kepada anda Euro US dollar dan juga Dixie dahulu. Okay, now. Ini adalah Euro US dollar. Okay. Nampak tak?
Ni saya dah lukis dah ni. Okay, so ini adalah formation double top formation. Yang pertama dia dah buat dah pembentukan. Saya padamlah dulu Ichimoku ni, saya nak anda lihat berdasarkan presection dahulu. So, berdasarkan chart pattern, ini adalah chart double top. Okay, ini adalah chart pattern double top. Kalau berdasarkan peaks and trough, ini adalah peaks. Okay, ini adalah peaks, ini juga adalah peaks. Peaks at the same level. So bermaksud dekat sini paras resistant yang agak kuat kat sini. Okay, dan seterusnya apa yang berlaku? Apa yang berlaku kat sini? Dia buat apa? Sini ada trough. Okay, trough. Dan sini pun ada trough. Nampak tak? Semua paras sokongan ini telah pun dipecahi dan ditutupi. So apa yang berlaku? Maksudnya dekat sini trend dah berubah. Dan selepas itu apa yang berlaku kat sini? Kalau berdasarkan chart pattern, ini apa? Ini apa? Kalau berdasarkan chart pattern, ini apa? Sekejap saya nak tanda dengan elok sekejap. Kalau berdasarkan chart pattern, ini apa? Siapa boleh jawab? Itu apa? Siapa boleh jawab? Chart pattern apa tu? Ini, chart pattern apa ni? Mana saya punya ni ya? Oh, rectangle. Ni chart pattern apa ni? Bearish apa? Bearish apa guys? Bearish flag. Yes, okay. Ini adalah bearish flag. Okay. So, maksudnya dia nak jatuh lagi. Okay. So, itulah yang terjadi pada ketika ini. Dan kalau kita lihat kat sini apa yang saya tanda. Ini semua adalah pattern-pattern pembalikan arah. Okay. Macam ni sama dengan yang ni. Okay, double top. Dan selepas itu macam mana kita nak entry. Tunggu ada confirmation. Okay, walaupun price dah jalan dulu, but there is no confirmation yet yang dia nak turun dengan lebih lanjut. So dekat sini is the right place for you to entry and wait until there is a pullback. Faham tak? So once dia dah break out from this level, there is a confirmation that the price will going to the downside. Okay, so ini kalau berdasarkan technical. Alright, kalau kita relatedkan dengan intermarket analysis, kita boleh refer kepada DXY ataupun US Dollar Index. So US Dollar Index dengan DXY ni dia bergerak tidak selari di antara satu sama lain. Okay, DXY ni adalah untuk kita melihat apa? Pengukuhan ataupun pengukuhan ataupun kelemahan 6 mata wang utama berbanding US dollar. So yang berwarna magenta ataupun warna merah ni, warna purple ni adalah DXY ataupun US Dollar Index. So dia dengan euro adalah bergerak tidak selari kerana mata wang Eropah di dalam DXY sebanyak 57% komponen dia. So apabila DXY didagangkan tinggi, bermaksud euro US dollar akan didagangkan rendah. So that's why sekarang ini kalau siapa-siapa fokus kepada buy dekat dalam euro US dollar, there must be something wrong dengan dia. Sama ada dia tak faham relationship di antara satu instrumen kepada instrumen yang lain ataupun dia tak faham tentang trend. Okay, major trend dah menunjukkan yang dalam keadaan bearish. So siapa-siapa yang fokus buy dekat dalam euro US dollar, there must be something wrong dengan you ataupun you tak faham daripada konsep trend, you tak faham nak tengok technical chart, okay, ataupun you tak faham nak kaitkan dengan fundamental dan juga intermarket analysis. So benda-benda ni semua sangat penting lah, is related from one to another. Okay, so kena faham tentang konsep tersebut. Right. Okay, alright. So sekarang saya nak anda berdua bagi tahu saya pair apa yang anda nak tengok dan saya akan bagi cadangan ke manakah arah tuju pasaran dan juga nak buy ke nak sell. Pilih. You guys nak tengok analisa apa, saya analisakan and then you try. UJ dengan GJ, USD JPY buy. Okay, GJ
Okay, kejap kita pergi kepada USD JPY dahulu. Okay, sebelum kita pergi kepada USD JPY, kena faham JPY, okay, Japanese Yen ada dekat dalam diksi. Okay, so kita pergi ke USD JPY. Okay, now USD JPY dan juga kita boleh relatekan dia dengan US Dollar Index. Nampak tak? Dia move selari, inline. Okay, US Dollar Index ni kalau kita padamkan, kalau saya pergi kepada diksi ni ataupun US Dollar Index ni, sebenarnya dia dah memudahkan kita untuk kita memahami ataupun kita dapat idea. Kalau diksi dalam keadaan positif, bermaksud US dollar dalam keadaan kukuh berbanding 6 mata wang utama yang lain, termasuklah mata wang Eropah, pound, yen, Swedish krona, CAD dan juga CHF. Okey, ada 6 mata wang. Saya sebutkan semula. Dekat dalam diksi ada 6 mata wang utama. Yang pertama euro, kedua pound, yen, Swedish krona, CAD dan juga CHF. So sekiranya US dollar mengukuh kuat, 6 mata wang utama ini akan didagangkan rendah berbanding US dollar. So sekarang ini tadi si Azrul nak USD JPY, kita boleh relatekan dengan diksi, so kita kait rapatkan dia dengan USD JPY. So kalau kita lihat pergerakan dia adalah sama ataupun dia mimicking this diksi. Nampak? Dia akan selari. So siapa-siapa yang nak trade pair yang ada kaitan rapat dengan diksi ini sangat mudah sebenarnya untuk kita memahami pasaran tersebut. Okay. Now, untuk kita trade GJ, kita kena faham GJ. Okay. Now kita tengok apa yang berlaku dekat dalam GJ ni. Kalau kita menggunakan, ini very simple, Japanese yen, betul. Pound yen ini very straightforward. Yang ini berdasarkan Dow Theory Concept. Siapa-siapa yang tak pernah dengar, contohnya Hafiz tadi, mungkin tak pernah dengar Dow Theory Concept, ini adalah Dow Theory Concept. Dow Theory Concept ni adalah untuk kita melihat tentang 3 market phase, 3 trend dan sebagainya. Okay, dan market ni bergerak dalam keadaan 3 fasa, 3 trend saja, Hafiz. Okay, so kalau anda dapat lihat kat sini, dia ada apa? Ini je. Sekejap Market ni bergerak dalam keadaan sideways ataupun ranging ataupun kita panggil dia sebagai accumulation phase. Ini adalah accumulation phase. Sama juga dekat sini. Ini adalah accumulation phase. Selepas accumulation phase akan ada trending phase. Selepas trending phase, dia akan bergerak dalam keadaan sideways untuk seketika waktu. Kita panggil dia dekat sini distribution phase. Selepas distribution phase akan berlakunya trending phase down. Selepas trending phase down akan berlakunya accumulation phase mula. Selepas accumulation phase, dia akan buat trending phase. Sekarang ini dia berada dekat dalam fasa trending menaik. Okey, dia berada dekat dalam fasa trending menaik. Jadi apa yang berlaku untuk tempoh jangka masa panjang, pound yen akan didagangkan secara positif. Okey. Walaupun pada tempoh hari terdapatnya intervensi ataupun intervention daripada BOJ menaikkan kadar faedah, tetapi ianya bersifat sementara sahaja. Okay, so it could be a knee-jerk reaction ataupun reaksi pasaran terhadap berita tersebut yang menyebabkan kejatuhan sementara. Kalau kita tengok kat sini, ini adalah disebabkan oleh BOJ punya intervention yang menyebabkan kejatuhan. Tetapi berita tersebut menyebabkan kejatuhan di dalam harga pound yen ini, tetapi tengok dia menutupi pasaran dekat mana. So that's why saya menggunakan line chart ini untuk kita melihat closing price. Okay, supaya sorry. Okay Azrul, sorry Azrul. Azrul, aku dah nampak dah. Sorry guys. Sorry, saya nak share screen tapi saya tak share. Thank you Azrul sebab bagi tahu. Sorry. Sorry Haryati Ismail. Okay. Alright guys, saya mula balik. Untuk GJ, pertanyaan daripada saudara Hafiz tadi. Maafkan saya. Kita menggunakan konsep Dow Theory untuk kita mengetahui market phase dan juga market trend. Pasaran ni ada 3 sahaja trend, iaitu sideways, uptrend, downtrend. Apa beza fasa
Trend dan fasa adalah benda yang berbeza. Kalau fasa pula, ini adalah accumulation phase ataupun fasa akumulasi ataupun dalam bahasa Melayunya fasa pengumpulan. Fasa pengumpulan ni selalunya terjadi apabila adanya rapid drop in price dan dia sudah mencapai paras harga bottom dan ianya akan bergerak dalam keadaan sideways untuk seketika waktu ataupun untuk tempoh jangka masa panjang. Kalau dia berada dalam tempoh jangka masa panjang dan dia berjaya breakout, trend tersebut akan bergerak dalam tempoh jangka masa panjang juga. So dalam kes ini, kalau kita lihat, okay, accumulation phase, selepas accumulation phase, dia dah berjaya breakout dan dia buat apa? A higher series of peaks and troughs. So basically the trend has changed from ranging to trending. Dan selepas itu dia buat apa? Ini kita panggil dia sebagai distribution phase ataupun fasa distribusi. Selepas distribution phase akan ada trending phase down. Okay? Dan selepas trending phase down, dia akan buat balik accumulation phase. Accumulation phase, selepas accumulation phase dia dah breakout, dia akan buat new trending phase. So sekarang ini, macam mana kita nak identify that the trend is still moving to the upside? Yang pertama, dia bergerak dekat dalam kawasan channeling menaik ini, masih lagi bergerak dalam keadaan channeling menaik ini lagi. Okay, yang kedua adalah penutupan harga pasaran. That's why penutupan harga pasaran amat penting untuk kita mengetahui ke mana arah tuju pasaran. Kalau kita tidak memahami tentang penutupan harga pasaran, dan sukar untuk kita mengetahui arah tuju trend. Sebagai contohnya dekat sini, kalau you tengok berdasarkan candlestick, you dah nampak dah wick ni panjang. Tetapi ini hanyalah price yang pernah sampai. Tetapi bila dia close above the previous peak kat sini. So basically, ini di time frame monthly ni untuk tempoh jangka masa panjang. So, apa maksud dia? Kalau dia menutupi harga pasaran di time frame monthly above these previous peaks, basically on a weekly, daily, 4 hour, hourly, semua cakap akan nak naik. Okay? So kita kena memahami tentang penutupan harga pasaran ini daripada time frame yang lebih besar sehingga time frame yang lebih kecil untuk kita mengetahui ke mana arah tuju trend. So untuk persoalan anda, Hafiz, dia akan naik lagi, okay, ke paras yang lebih positif. Kalau tak percaya, analisa ni saya dah buat pada tahun 2019. Pada semasa waktu tersebut saya bekerja dengan syarikat lain. Anda boleh refer kepada saya punya IG. No. Saya punya TikTok ada. Saya pin dekat atas tu tentang pound yen ini. Saya analisa daripada tahun 2019 somewhere around here. So saya punya target dah sampai dah 180 lebih dulu. Okay, my target is somewhere around here. Dia dah capai dah. So basically sekarang ini kalau berdasarkan price action dia boleh lagi pergi ke paras yang lebih positif. Right, so my target maybe next is somewhere around 2 to 1 in a long term run lah, bukan waktu sekarang, long term run. Tapi saya punya analisa tempoh jangka masa panjang pun dah capai dah, dan ianya mengambil masa yang agak lama untuk sampai ke paras tersebut. Kalau tak percaya boleh refer kepada saya punya TikTok, boleh cari nama saya ataupun nanti saya akan post dekat dalam saya punya IG dan sebagainya, anda boleh refer. Dan menggunakan konsep dan teori ini sebenarnya amat penting untuk kita memahami tentang fasa pasaran. Dan lagi satu macam saya cakap tentang Dow teori konsep ni. Once market in effect, maksudnya trend ini dalam keadaan trending, ianya akan kekal dalam keadaan tersebut sehinggalah adanya pembalikan arah berlaku. So sama juga macam ni. Yang ini pun key reversal pattern. Okay. But then apa yang berlaku? Dia stop, dia price mencapai paras sokongan dekat sini dan dia close above here. So basically this is just a retracement. Okay. But at lower time frame on a weekly dan sebagainya, you akan nampak this is a reversal. Nampak tak? Dia akan buat reversal. Okay. But you have to know dekat mana price tu akan stop, apa reaction dia dekat dalam time frame yang tertentu. So basically contohlah macam tadi kan, saya cakap price dia buat key reversal pattern. But then
the close above the previous peaks. So kita nak tahu dekat dalam sini apa yang dia akan buat kalau dia nak naik ataupun dia nak turun. Selalunya satu time frame yang lebih rendah, sekarang ni kalau you tengok, this is a bigger time frame, long term, monthly. Tapi kalau pergi ke lower time frame, which is one time frame lower, you akan nampak dia akan buat bottom reversal. Okay, so ini adalah salah satu cara untuk kita identify yang trend ini nak turun lagi ke nak naik lagi. So kalau dia nak naik lagi, okay, dia akan membuat apa? Dia akan membuat trough yang lebih rendah. Tetapi sekarang ini adalah trough yang terendah. Dan seterusnya dia buat apa? Trough kedua yang tertinggi. Selepas itu apa yang dia buat? Price break above the previous peaks kat sini. So, adakah you nak fokus kepada sell? Memang taklah. Sebab peaks and trough dah berubah. There is no further trough yang dia buat yang lebih rendah berbanding sebelum ini. So basically the trend has changed from bearish to bullish. Okay. Dan kalau kita lihat kat sini pun, nampak ni saya tulis apa? Monthly chart last month, bulan yang lepas, close above the previous peaks. Mana peaks? Ini peaks. Ini trough. Nampak tak? Trough close above the previous peaks. Basically the trend will still moving to the upside in a long term run. Okay. So benda ni sangat penting. Andisa daripada 2019. Sangat-sangat lama. Kejap saya cuba cari. Saya dekat TikTok saya. Sekejap nanti saya tunjuk. Sekejap Nanti saya tunjuk. Kejap. Saya buka TikTok saya. Saya pergi sini. View profile. Okay, saya dah buka. Tapi mungkin anda tak dengarlah suara. Cumanya anda boleh lihat analisa saya tentang GJ. Yang ini pada tahun, tapi saya tak boleh tunjuk nanti ada conflict of interest. Tapi saya akan bagi link untuk anda lihat sendiri. Okay, anda boleh tekan link tersebut, anda boleh lihat sendiri. Saya punya TikTok, anda lihat analisa saya untuk GJ dan apa yang saya cuba sampaikan dekat dalam video tersebut. Saya masih lagi simpan video tersebut, so pergilah tengok. Alright. So yang itu sewaktu saya bekerja dengan syarikat-syarikat sebelum inilah. So sekarang ni saya dah dengan syarikat lain, saya tak bolehlah nak tunjuk video tersebut dekat dalam sesi kita pada kali ini. Nanti ada conflict of interest. Okay. So nanti anda lihat sendiri. Okay. Alright guys. So tadi kita dah belajar sikit sebanyak tentang cara nak lihat pasaran dengan lebih jelas, cara nak identify trend, dan kita kaitkan dengan intermarket, kita kaitkan dengan fundamental dan sebagainya. So saya nak bagi tahu, untuk gold masih lagi momentum dalam keadaan kejatuhan. Fokus sajalah kepada sell buat masa kini. Untuk USD CAD boleh fokus kepada buy. Untuk GJ fokus kepada buy. Untuk USD JPY fokus kepada buy. Dan lain-lain lagi. Okay. Nanti besok kita akan ada lagi sesi macam ni. So siapa-siapa yang nak tanya boleh tanya saya. Walaupun kita tak buat execution pada hari ni, but at least I explain to you macam mana kita nak lihat pasaran dengan lebih jelas, dan mungkin besok kita akan buat satu execution dan sebagainya. Okay. Alright, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini, dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan pada waktu yang sama. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat sejahtera. Bye-bye semua.